Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jadi, jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Dan pada sesi kali ini, kita akan lihat kepada bab 8 tingkatan 4 iaitu tajuk Pilihan Raya. Dan untuk sesi kali ini, kita akan fokuskan kepada 8.4 iaitu peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Okey, sebenarnya ini adalah tajuk terakhirlah dalam bab yang kita belajar ni iaitu dalam bab 8 ni. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita lihat dengan lebih lanjutlah mengenai Kabinet Pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu ni. Kita lihat sedikit tentang latar belakangnya, di mana Kabinet Pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu ni telah dibentuk selepas Pilihan Raya Umum 1955. Yang tajuk yang sebelum ni kita dah belajar dalam slide sebelum ni mengenai Pilihan Raya Umum 1955 ni. Dan selepas Pilihan Raya Umum ni, Tunku Abdul Rahman telah dilantik menjadi Ketua Menteri. Ini ekoran daripada keputusan dalam Pilihan Raya Umum 1955 di mana Parti Perikatan telah menang majoriti iaitu 51 daripada 52 kerusi. Oleh sebab itulah kita lihat di sini Tunku Abdul Rahman telah dilantik menjadi sebagai Ketua Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu. Dan untuk Kabinet Pertama ni dia telah dibarisi oleh 10 orang menteri. Jadi ini kita akan lihatlah 10 orang menteri penduduk tempatan ni. Namun, ia masih lagi turut dianggotai oleh 3 orang pegawai British di mana 3 orang pegawai British ni memegang portfolio Setiausaha Kewangan, Setiausaha Hal Ehwal Ekonomi dan yang ketiganya adalah Setiausaha Pertahanan. Jadi 3 portfolio ni masih lagi dipegang oleh 3 orang pegawai British. Jemaah Menteri telah diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald Gillespie yang merupakan Pesuruhjaya Tinggi British. Dan dia telah diumumkan pada 4 Ogos 1955 di King House Kuala Lumpur. Itu pun setelah mendapat perkenan daripada Raja-Raja Melayu. Jadi cikgu ulang balik di mana jemaah menteri ni diumumkan oleh Sir Donald Gillespie. Siapa Sir Donald Gillespie ni? Merupakan Pesuruhjaya Tinggi British. Dan bila diumumkan ni pada 4 Ogos 1955 ni, dia mestilah mendapat dahulu perkenan daripada Raja-Raja Melayu. Barulah kemudiannya diumumkan barisan jemaah menteri ni. Okey, ini adalah barisan jemaah menteri ataupun kabinet pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertamanya ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, bagi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, kita dah tahu pun tadi di mana jawatan yang dipegang oleh Tunku Abdul Rahman ni sebagai Ketua Menteri. Manakala yang keduanya ialah Datuk Abdul Razak Husin. Datuk Abdul Razak Husin ni memegang portfolio Menteri Pelajaran. Kemudian yang ketiga kita ada Datuk Sulaiman Datuk Abdul Rahman. Datuk Sulaiman Datuk Abdul Rahman ni memegang portfolio Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan Perancang Bandar. Dan yang keempatnya kita ada Dr. Ismail Abdul Rahman di mana Dr. Ismail ni telah memegang jawatan sebagai Menteri Tanah dan Galian. Yang kelimanya kita ada H.S. Lee. H.S. Lee ni merupakan Menteri Pengangkutan. Yang keenam kita ada Sardon Jubil. Sardon Jubil ni telah memegang portfolio sebagai Menteri Kerja Raya. Yang ketujuhnya ialah W.T. Sambatan di mana W.T. Sambatan ni memegang jawatan sebagai Menteri Buruh. Dan yang ke-8 kita ada Leong Yew Koh. Leong Yew Koh ni memegang jawatan sebagai Menteri Kesihatan. Dan yang ke-9 ialah Ong Yok Lin yang memegang jawatan sebagai Menteri Pos dan Telekom. Dan akhir sekali yang ke-10 iaitu Abdul Aziz Ishak yang telah memegang jawatan sebagai Menteri Pertanian. Jadi kita lihat ini 10 orang menteri yang dilantik dengan portfolio masing-masing.
Dan kemudiannya kita lihat pula kepada peranan kabinet pertama. Apa peranan kabinet pertama ni? Yang pertamanya ialah untuk membincangkan soal kewangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Jadi ini yang akan dibincangkan iaitu soal kewangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Itu satu. Dan yang kedua ialah di mana peranan kabinet pertama ni ialah menyambung sistem yang telah diguna pakai dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan yang berasaskan kepada model Westminster. Model Westminster ni adalah sistem pemerintahan demokrasi mengikut Britain. Itu peranan yang kedua. Manakala peranan yang ketiganya ialah mengurangkan kuasa pentadbiran British. Di mana di sini kita dapat lihat di mana kuasa British nanti ataupun kita kata pegawai-pegawai British mula diganti nanti dengan pegawai-pegawai tempatan. Manakala yang keempat ialah meminta kuasa veto Pesuruhjaya tinggi ni dibatalkan. Apa dia kuasa veto ni? Kuasa veto ni ialah hak ataupun kuasa penuh yang diberi kepada pihak tertentu sahaja ataupun kuasa pembatal lah. Maksudnya macam ni. Maksudnya jika katalah di dalam kabinet telah diputuskan sesuatu perkara, tetapi jika Pesuruhjaya tinggi ni tidak bersetuju dengan cadangan yang telah dipersetujui oleh semua pihak, automatik cadangan tersebut terpaksa dibatalkan disebabkan oleh apa? Pesuruhjaya tinggi British mempunyai kuasa veto. Sebab dia seorang je dia boleh membatalkan semua keputusan yang telah dibuat. Jadi itu sedikitlah tentang maksud kuasa veto. Dan kemudian yang kelima ialah peranan kabinet pertama ni ialah membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Jadi kalau kita lihat overall peranan kabinet pertama ni, kita boleh lihatlah betapa besarnya tugas yang digalas oleh pemimpin-pemimpin ni dalam memastikan pentadbiran negara berjalan dengan lebih lancar. Di sini kita ambil sedikit contohlah di mana Tunku Abdul Rahman yang kita tahu sebagai Ketua Menteri, beliau telah bertanggungjawablah untuk menunaikan mandat daripada rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Sebab Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri, sebab antara manifesto Parti Perikatan ni adalah untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Tanah Melayu. Oleh sebab itu Tunku Abdul Rahman mestilah kita kata berusaha untuk dapatkan kemerdekaan bagi Tanah Melayu. Manakala Tun Abdul Razak yang memegang portfolio pendidikan sebagai Menteri Pendidikan berperananlah untuk membina bangsa yang bersatu melalui sistem pendidikan. Dan kemudian contoh yang ketiganya ialah VT Sambatan. VT Sambatan ni merupakan Menteri Buruh di mana beliau melaksanakan tugasnya lah dalam menjadikan pentadbiran tempatan ni bercorak tempatan. Jadi di sini kita dapat lihatlah di mana beliau telah mengurangkan pegawai Eropah dalam Malayan Civil Service ataupun MCS secara berperingkat dan diganti dengan pegawai tempatan. Dan contoh yang keempat pula kita boleh lihat Leong Yew Koh di mana beliau bertanggungjawab meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan dan kesihatan. Ini sebenarnya menjadi tugaslah menteri-menteri yang telah dilantik ni untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan. Jadi, jika kita lihat dalam barisan kabinet pertama ni telah menunjukkan barisan pemimpin yang berwibawa. Malah, pemimpin ni telah berusaha untuk membangunkan negara dan masing-masing telah bekerjasama dan berkongsi kuasa antara satu sama lain tanpa mengira agama dan juga bangsa. Jadi itu mengenai peranan kabinet. Ini merupakan barisan kabinet pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu, di mana di dalam gambar ni kita boleh lihatlah Tunku Abdul Rahman, iaitu di tengah ni. Tunku Abdul Rahman ni yang pada waktu ni telah dilantik sebagai apa tadi? Ketua Menteri. Di sebelah Tunku Abdul Rahman ni pula ialah H.S. Lee. H.S. Lee kita tahu yang H.S. Lee ni memegang jawatan sebagai Menteri Pengangkutan.
Yang hujung sekali ni, ini ialah Dr. Ismail Abdul Rahman yang merupakan Menteri Tanah dan Galian. Okey, kemudian kita tengok pula barisan di belakang. Barisan di belakang ini merupakan gambar Tun Abdul Razak yang merupakan Menteri Pelajaran. Kemudian selang seorang ni kita lihat ini Ini adalah gambar Abdul Aziz Ishak yang merupakan Menteri Pertanian, dan di tengah-tengah ni yang cikgu tunjukkan ni pula, ini merupakan gambar Datuk Sulaiman, Datuk Abdul Rahman, dan di sebelah Datuk Sulaiman ni merupakan VT Sembatan. Di sebelah VT Sembatan ni ialah Sardon Jubil. Di sebelah Sardon Jubil ni ialah Leong Yew Koh, dan manakala di sebelah Leong Yew Koh ni adalah Ong Yok Lin. Jadi ini yang cikgu tunjukkan tadi, 10 orang menteri yang telah dilantik di dalam Kabinet Pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu, di mana Kabinet Pertama ni nanti akan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman yang merupakan Ketua Menteri. Jadi dengan selesai cikgu menunjukkan gambar bagi Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu ni, maka selesailah kita untuk topik pada hari ini. Cikgu harapkan apa yang cikgu sentuh pada hari ini, kamu dapat manfaatlah dengan sebaik mungkin, dan semoga usaha yang kita lakukan ini sentiasa diberkati dan kejayaan menjadi milik kita semua. Jadi jangan lupa ya untuk bersama-sama cikgu dalam tajuk-tajuk yang berikutnya. So cikgu berhenti di sini dahulu. Sekian, terima kasih. Bye.